Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita bersama semula dalam subjek RBT, Reka Bentuk dan Teknologi tingkatan 1. Sebelum ni kita dah belajar lakaran perspektif 2 titik, 3 titik, 1 titik. Sebelum tu pun dah belajar isometrik, oblik dan juga lakaran 2D. Untuk kemahiran yang seterusnya, skill yang seterusnya, kita akan belajar tentang bagaimana nak membuat bulatan. Sebab seperti yang kamu tahu, bulatan ni adalah bila kita nak lukis bulatan, kita ada masalah sikit. Sebab dalam lakaran ni kita tak boleh guna pembaris dan juga tak gunakan jangka lukis. Kalau kita tengok apa yang kita belajar sebelum ni, kita tak dibenarkan pakai jangka lukis dan juga tak dibenarkan pakai pembaris. Jadi macam mana nak buat bulatan kalau tak boleh guna jangka lukis, ya tak? Jadi untuk membuat bulatan, ada kemahiran yang diajarkan untuk awak. Dia akan tunjukkan, kalau awak tengok dalam buku teks muka surat 86. Okey, kat situ dia ada tunjukkan langkah-langkahnya. Walau bagaimanapun, untuk lebih faham, saya akan tunjukkan demonstrasi hari ini macam mana nak buat bulatan yang bolehlah dikatakan okey lah kan. Sebab dia lakaran, dia bulatan tu taklah perfect bulat betul-betul macam pakai jangka lukis, tapi kita nak seberapa perfect yang boleh. Kalau awak boleh perfect 100%, memang bagus lah, memang berkemahiran tinggi lah. Okey. Okey, apa langkah yang perlu dibuat? Yang pertama, kita akan buatkan dua bahagian garisan, dua jenis garisan, iaitu garisan mendata. Saya akan gelapkan sikit untuk awak. Satu lagi garisan menegak. Okey. Daripada garisan menegak, ini mendata, kita akan cuba bahagi dua garisan ni untuk buatkan satu garisan. Lebih kurang bersudut 45 darjah lah. Ke kanan, ke atas ni, ke kanan atas. Dan juga ke kiri bawah. Ini kita sambung lah. Ini sama sama panjang. Yang ni pun sama. Kita buat sama panjang. Garisan ni patutnya kita akan buat dia dalam dengan menggunakan pensel 2H. Ataupun kita panggil, kita nak buat garisan binaan, dia tak boleh legap sangat. Ini kiranya saya buat ni kira gelap lah juga. Sebab saya tak nak nanti dalam video awak tak nampak. Sepatutnya dia kabur lagi. Kabur lagi. Maknanya dia jangan gelap segelap ni lah. Tapi ni untuk pembelajaran, saya harap awak faham lah. Okey, lepas tu kita tengok berapa besar bulatan yang kita nak buat tu. Macam contoh katalah saya nak buat bulatan tu sebesar ni. Okey. So saya akan labelkan dia. Katalah ni nombor 1 saya letak. Daripada pusat ataupun center bulatan, pusat bulatan pergi 1, awak kena agak panjang dia ni, panjang ni, awak agak-agak supaya sama. Panjang ni pergi ke nombor 2 pun sama. Saya agak macam ni, sini saya agak sini. Okey. Ni nombor 2. Agak lagi panjang kat sini. Katalah saya letak sini nombor 3. Saya letak sini panjang sini, nombor 4. Letak sini. Saya agak panjang ni, nombor 5. Saya agak daripada pusat perginya sini kot. Macam betul 6. Sini ke tepi, saya agak ni nombor 7. Sini ke sana, saya agak sini kot. Ni letaklah nombor 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, tugas kita bila kita dah awak nampak kan sekarang dah macam bulatan kan, poin-poin yang ada ni kan. Poin nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan 8. Tugas kita sekarang kita sambungkan. 1 pergi 2 ni awak sambungkan. 2 pergi 3 ni sambungkan. Dia lengkuk sikit lah, jangan awak buat dia lurus pula. Kalau awak tak yakin, buat binaan dulu. Masa sambungkan. Lepas tu baru awak legapkan dia.
See? Itulah cara kita nak buat bulatan. Siaplah kita punya bulatan. So, oleh kerana bulatan ni dia punya objek. Yang ni kan sebenarnya binaan. Yang ni sebenarnya garisan yang ada ni semua ni. Ni sepatutnya dikabur. Yang gelap kita punya bulatan je. Ini kita boleh gelapkan dia lah. Kita gelapkan dia. Kita legapkan Bahasa yang betulnya legapkan. Saya dah terbiasa sebut gelapkan. Dia jadi gelapkan. Ikut je. Kalau kita dah puas hati, kita ikutlah. Kalau kita tak puas hati, kita padam. Meja saya ni tak berapa rata agaknya ni. Gugup buat depan kamera. Buatlah lawa-lawa kan. Buat bulatan. Kalau tajuk lukisan kejuruteraan ataupun grafik komunikasi teknikal tingkat 4, mereka buat bulatan ni kaedah yang sama juga untuk langkah, tapi mereka bukan bagi 8, mereka bagi 12. Maknanya antara mendata dengan menegak ni dia akan pecah 2. Macam ni kita main 45 darjah kan. Ni 45 darjah, 45 darjah. Kalau untuk lukisan kejuruteraan dia akan bagi 3. 30, 30, 30. Dia jadi 90 juga, dia pecah 3. Dia macam jam dinding lah, dia pecah pada 12 bahagian. Ini untuk buat bulatan untuk lukisan oblik yang menghadap kita boleh buat bulatan macam ni. Okey, ini satu kemahiran lah untuk membuat bulatan. Lengkuk, kalau nak buat lengkung, sebahagian lengkung pun dia kaedah yang sama lah. Pecah 2, pastikan dia sama panjang, 1, 2, 3, buat lengkung dia. Okey, katalah nak buat lengkung saja, hanya awak pecah 3, pastikan dia sama panjang, buat lengkung dia. Okey, ini untuk kaedah yang pertama lah. Okey, yang kedua, macam mana, ada pelajar tanya juga, macam mana kita nak buat macam mana kita nak buat ataupun nak membina membina bulatan bagi lukisan isometrik. Okey, untuk membina bulatan, kaedah dia sama sebenarnya. Kaedah dia sama, dia akan bagi 8 juga. Cuma sebelum kita buat bulatan tu, kita kena pastikan dulu, kita kena lukis dia punya bentuk isometrik. Okey, saya ulang balik untuk isometrik, saya takut awak lupakan. Okey, kita buat garisan mendatar. Okey, kita buat garisan menegak. Kita akan pecahkan dia ke kanan 30 darjah. Okey, saya pusingkan sikit kertas saya lah, senang kan. Ke kiri 30 darjah. Okey, katakanlah okey, nampak ke kanan 30 darjah, ke kiri 30 darjah. Ini sama macam isometrik yang asal yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, kita akan buat box sama. Setelah kita buat kotak, nak buat bulatan kan. Okey, saya tandakan tinggi dulu. Ke kanan 30 darjah, sama dengan ni. Saya pusingkan sikit sebab saya dalam keadaan yang menyengit ni. Ke kiri 30 darjah. Katakanlah saya nak lebar kotak saya sampai sini. Okey, naikkan dia tegak. Sini pun sama. Kita buat dia menegak. Yang ni kita akan hantar ke kanan 30 darjah, sama macam ni, 1, 2 dan satu lagi. Macam kita buat isometrik hari tu. Takkan dah lupa kan? Okey. Satu lagi kita akan buat dia macam ni. Yang ni kita akan hantar ke sana, sama. Okey. Dah ada 1, 2, 3 permukaan. So persoalan dia sekarang macam mana nak buat bulatan kalau bentuk isometrik. Okey, cara dia sama. Kita akan bagi kepada 8. Cuma cara bagi 8 dia, bucu dengan bucu ni. Katalah saya nak buat bulatan dekat sini kan. Bucu ni dengan bucu ni kita cantum. Ini binaan Ini semua binaan.
Bucu ni dengan bucu ni saya cantum. Okay, dah dapat kan? Tengah-tengah ada kan? Yang ni saya naik ke atas. Ini saya turunkan bawah. Yang ni saya ikut garisan ni. 30 darjah. Ini 30 darjah. Okey. Awak dah nampak sekarang? Nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okey. Untuk isometrik dia lain sikit. Untuk isometrik dia lain sikit. Apa lain dia? Okey. Awak tengok yang bahagian sini. Atas. Nombor 1. Ini nombor 2 kan? Nombor 3, 4, 5, 6, 7. Okay, semua nombor ganjil 1, 3, 5, 7. Atas, bawah, kiri, kanan. 1/7 ni, okey, awak akan buat lengkuk dia. Terus, kita tak boleh ukur dia sama panjang lagi. Okey, kita agak je. Yep. 5/3. 7/5. 1/3 dengan 5/7 ni dia panjang, dia jauh. Yes. Begitulah cara dia buat bulatan untuk isometrik. Okey. Okey, untuk bulatan yang ni. Okey, katalah kita dah buat bulatan ni. Okey. So, inilah dia bulatan yang kita nak. Okey, katakanlah saya padam sikit. Okey. Kita nak bulatan dia je. Kan? Ini semua binaan tau sepatutnya cuma saya gelapkan supaya awak boleh nampak lah. Macam mana rupa bulatan. Dia akan jadi elips. Ini yang kita panggil elips ni. Kalau awak rasa dia tak berapa kemas, awak kemaskan lah. Dia akan jadi bulatan. Yang tadi tu semua adalah langkah kerja kita lah. Langkah kerja kita. Okey. Yang kita nak dia punya circle saja, bulatan saja. Okey, nanti awak buat kemas-kemas lah. Buat kemas-kemas. Ini macam tak berapa kemas ni. Ini macam kurang sikit ni. Dia macam kurang lengkuk ni. Okey. Awak boleh kemaskan lagi lah. Lagi sampai puas hati. Nama pun tak jauh lah kan. Okey. Okey. Jadi kalau bulatannya dekat atas, okey, kalau bulatannya dekat atas pun sama. Okey, macam contoh saya buat sebelah kanan dulu. Okey, kita cantumkan. Bucu dengan bucu cantum. Dapatkan titik tengah. Ini kita cantum. Atas kita cantum. Kita cari titik atas 1, titik kanan 3, titik bawah 5, titik kiri kita 7. Okey. So 1, 3, 5, 7 ni kita dah boleh hitamkan dia. Bukan hitamkan lah, kita tandakan dia sikit, bagi dia gelap sikit. Ni 7. 7-nya kena tulis kesian 7-nya. Tanda kan. 7-nya saya tulis sinilah. Okey. 1, 3, 5, 7. 1/3 buatkan. 5/7 sama. 7/1 3/5. Kalau rasa garisan tu tak smooth, buat dia smooth. Okey, siap bulatan sebelah kanan. Itu dia. Kalau bulatan sebelah atas, okey, sama. Bucu dengan bucu dicantumkan. Bucu atas pergi bucu bawah, cantumkan. Okey, ini kita cantumkan. Ini sepatutnya jumpa ni. Dia lari sikit. Yang ni pun sama ikut 30 darjah ni paksi dia.
cantumkan. Okey. Yang ni 1, 3, 5, 7. Atas, bawah ataupun atas, bawah. Dia penting ni hujung-hujung ni. Atas, bawah, kiri, kanan. Okey. Kita cantumkan. 1 dengan 7 cantumkan. 3 dengan 5 cantumkan. 1 dengan 3 cantumkan. 7 dengan 5 cantumkan. Rasa pelik tu, betulkan sikit. Ini elips. Ini elips. So yang mana kita rasa tak perlu tu, ni sepatutnya dia kabur lah, tak payah padam. Tapi sebab saya nak tunjukkan jalan kerja pada awak, saya buat dia gelap-gelap sikit, legap-legap sikit. Sepatutnya kalau kita pakai pensel 2H tadi, kita tak nampak lah dia punya kotak ni. Kita bukan tak nampak, nampak tapi dia kabur je. Dia macam ni. Untuk bulatan untuk elips ataupun bulatan dalam isometrik ni, dia memang perlu latihan lah, pelatihan. Meja saya tak rata ni. Saya alas sikit. Nanti awak cuba buat dalam keadaan yang patutlah, yang santai lah, santai. Meja kena rata lah. Macam saya tadi ada benda kat bawah kertas saya, bukan main susah rasa nak garis tu. Okey, kita buat kemaskan lah. So ikut dalam muka surat 86. So ni adalah 1 bagi atas, bulatan depan, bulatan sisi. Ini bahagian hadapan, sisi kanan bagi atas. Itu bulatan dalam isometrik. Okey, ataupun dipanggil elips lah. So hari ni kita dah belajar 2 kaedah. Satu ialah buat bulatan tepat untuk 2D. Satu adalah bulatan ataupun elips dalam bentuk isometrik. Okey, itu dua kemahiran yang kita belajar lah. Okey, yang ketiga, kita nak cuba buat silinder. Silinder dalam isometrik. Macam mana buat silinder? Okey. Yang pertamanya, saya akan buat cepat sikit ya. Kita akan buat 30 darjah kiri, 30 darjah kanan, kita buat atas. Okey. So sekarang ni saya nak buat bulatan dulu sebab nak buat silinder. Ini 1, 3, 5, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 pergi 7. 5 pergi 3. 1 pergi 3. 7 pergi 5. Kurang lengkuk. Dia kalau kurang lengkuk je, bentuk dia akan jadi pelik lah. Puas hati ya. Tak puas hati padam. Okey. Untuk buat silinder, awak tengok ni tadi permukaan. Ini tadi adalah permukaan yang kita dah buat. Okey. Untuk buat silinder, macam ni saya panjangkan. Okey, kita akan buat satu lagi kat sebelah sini.
sama, dia 30 darjah kanan, 30 darjah kiri. Dia sama. Okay, kita akan buat bulatan juga. Ini pusat dia. Satu, 3, 5, 7. 1/7 dia akan jadi bulatan macam ni. 7/5 dia akan jadi macam ni. 3/5 dia akan jadi macam ni. 1/3 akan jadi macam ni. Elok sikit. Okey. Awak nampak tanda ni? Yang ni awak dekat nombor 8 tadi. Nombor 8 ni awak cantumkan ke nombor 8 sini. Ini nombor 4 kan? Nombor 4 pergi nombor 4 sini. Alright. So yang ni sepatutnya tak berapa nampak. Kenapa tak nampak? Okey, awak tengok, saya tunggu saya tunjuk. Dah siap. Yang kita nak tunjuk ialah silinder yang sebelah luar saja. Yang dalam ni dia garisan tersembunyi, dia akan ada putus-putus lah. Tapi untuk lakaran ni kita tak tunjukkan bahagian objek tersembunyi, kita lukis penuh. So yang dalam tu dah tak perlu dah. Yang ni kita boleh gelapkan dia. Dia macam ni lah kita nak buat silinder ataupun pipe. Ni silinder ni macam lemang lah agaknya. Itu lah dia. Itu kaedah dia. So ada 3 kemahiran tadi. Pertama kita buat bulatan 2D. Kedua buat bulatan isometrik, depan, atas, sisi. Yang ketiga kita buat silinder. Okey, itu saja untuk kelas hari ini. Saya doakan awak semua berjaya untuk mencubanya. Jangan buat kelang kabut macam saya lah. Sebab saya ni buat video. Bila kita buat video ni kadang kita duduk berdiri tengok. Jadi dia kelang kabut. Awak buat dalam keadaan tenang, InsyaAllah tak ada masalah. Kalau rasa ada step yang tertinggal, boleh refer balik video tu, boleh patah balik kan, boleh tengok semula ataupun tengok balik buku teks muka surat 86-87. Okey, itu saja. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dalam grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.